ahli silat cegah Hanafi dari zaman Ustaz dan merupakan juga penasihat undang-undang bagi Persatuan Seni Silat Cegah Ustaz Hanafi. Sepanjang kita menjalani program ini, kalian boleh tengok dekat chat Zoom ni, kita akan war-warkan link YouTube juga supaya orang awam boleh saksikan apa yang Cik Yahya sampaikan. Okey, bagi tanpa membuang masa, saya menjemput penasihat Seni Silat Cegah Ustaz Hanafi, Cik Yahya, untuk mulakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pengajar kerana menjemput saya untuk memberi sedikit penerangan berkenaan dengan persilatan dan undang-undang. Okay. Jadi persilatan ni adalah satu jenis seni bela diri, ya. Tapi biasanya kita melakukannya dalam berkumpulan lah. Ya. Dia mesti ada guru dia, ada murid dia, ada jurulatih dia dan sebagainya. Jadi kita bergerak sebagai kumpulan. Jadi apabila kita bergerak sebagai kumpulan tu, kadang-kadang kumpulan tu mungkin jadi kumpulan yang tak berdaftar, kadang-kadang boleh dianggapkan haram dan sebagainya. Ya. Jadi ada undang-undang yang mengawasi perjalanan kumpulan-kumpulan seperti ini. Ya. Jadi balik pada undang-undang pula. Terlebih dahulu saya nak bincangkan sedikit sebanyak latar belakang undang-undang. Sebagaimana kita tahu, undang-undang itu adalah peraturan, ya, di mana kalau kita melanggar peraturan itu, dia ada konsekuensi ataupun akibat undang-undang. Jadi umpamanya kalau dia ada dua sisi atau dua segi. Satunya dari perbuatan jenayah dan satu lagi dari perbuatan akibat sivil, ya, akibat sivil. Jadi kalau kita melakukan sesuatu jenayah, ya, negara akan mengambil tindakan, ya, dan menyatakan bahawa perbuatan itu tak betul sebagainya, dan kita mungkin dikenakan denda dan hukuman. Satu lagi pula daripada segi sivil, sesuatu perjanjian umpama itu, dia mesti ada konsekuensi undang-undang, barulah kalau kita membuat perjanjian yang bersifat kontrak umpamanya, ya, kita nak beli rumah, nak beli barang sebagainya. Jadi apa berlaku kalau kita mengadakan perhubungan tu atau perjanjian tu tak tepati janji dia. Dia mesti ada akibatnya. Jadi ciri undang-undang adalah dia ada konsekuensi ataupun ada akibat undang-undang. Jadi umpamanya kalau kita nak jemput kawan kita pergi makan malam, ya. Dan jemput kawan kita makan malam, dan kita ajak dia, okey, you dengan isteri you, I dengan isteri I, nanti kita makan dekat hotel 5 bintang, ya. Jadi kita dah book satu bilik khas dan makanan umpamanya, ya. Jadi 4,000 lah. Kita dah bayar hotel tu semua. Kita pergi, kawan kita tak datang, isteri dia tak datang. Boleh tak kita saman kawan kita tu untuk 2,000 yang kita rugi tu umpamanya? Tak boleh, pasal itu bukan perjanjian yang mempunyai akibat akibat undang-undang, ya. Okey. Sebelum saya membincangkan lebih lanjut berkenaan dengan persilatan, kita juga perlu tahu, ya, sistem pemerintahan dan
sistem undang-undang yang kita ada umpamanya ya. Jadi undang-undang yang kita ada dalam negara kita ni, sebelum saya pergi ke situ, saya tengok pada sistem pemerintahan ya, demokrasi ke, diktator ke, feudal ke dan sebagainya. Ini banyak-banyak jenis apa ni. Tapi tiap-tiap negara tu kita pun ada apa tu, kita ada sistem undang-undang ni, legal system dia. Jadi legal system yang ada dalam dunia ni sebagaimana kita tahu, sistem undang-undang sivil ya, seperti macam terdapat di Perancis, di Jerman, di Switzerland ya. Lepas tu kita ada sistem undang seperti yang terdapat di Inggeris ya. Dan di beberapa lagi tempat lagi lah, macam mungkin Kanada dan juga Australia dan sebagainya. Dan kita ada pula sistem undang-undang sosialis ya, negara itu biasa ni komunis lah ya. Dan of course kita ada apa ni, negara yang mengamalkan sistem undang-undang Islam seperti Iran, Arab Saudi ya, Pakistan dan sebagainya. Okey, jadi negara kita pula kita mengamalkan sistem apa tu, monarki ya, raja berperlembagaan. Jadi sungguh pun kita ada raja, dia bukan apa tu raja mutlak ya, bukan absolute ruler. Jadi dia memerintah melalui dan mematuhi perlembagaan. Jadi tiap-tiap negara tu dia mesti ada satu dia mesti ada undang-undang tubuh lah. Kita ada perlembagaan persekutuan macam Indonesia ada undang-undang dasar dia, India pun ada perlembagaan dia dan sebagainya. Okey. Jadi perlembagaan persekutuan tu dia mewujudkan tiga badan. Satu badan tu yang meluluskan undang-undang ya, perundangan, parlimen sebagainya. Dan dia juga membentukkan eksekutif. Ya, Perdana Menteri, ya, kabinet yang mentadbir kerajaan melalui kementerian-kementerian, jabatan-jabatan kerajaan sebagainya, dan juga kita ada kehakiman. Jadi ini mesti ada tiga organ yang mesti ada. Jadi, selain daripada undang-undang apa ni, perlembagaan ni, perlembagaan persekutuan umpamanya, negara itu mesti juga ada dua lagi undang-undang. Satu berkenaan dengan jenayah, ya, berkenaan dengan jenayah. Jadi kalau jadi ada perbuatan-perbuatan yang ditegah. Ya, kalau kita melakukannya, sanksi ataupun hukuman negara akan dikenakan atas anda. Okey. Dan satu lagi kita ada undang-undang sivil berkenaan dengan kontrak dan sebagainya. Okey. Hak kita untuk membeli harta, seperti harta ta'alih, seperti tanah, beli motorkar dan sebagainya. Jadi undang-undang kita ni kebanyakannya dilulus oleh parlimen. Tapi macam mana kita nak tahu Malaysia ni mengamalkan sistem undang-undang apa? Ya? Tadi macam saya katakan ada 4 kan? Sistem undang-undang sivil, sistem undang-undang common law, sistem sosialis dan sistem Islam. Okey? Jadi kalau kita nak tahu tu, kita kena tengok kepada perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan menyatakan ditakrif di perkara 160, ditakrif undang-undang. Dia kata undang-undang tu termasuk undang-undang bertulis dan common law. Ya. Jadi dalam negara kita ni sekarang ni, kalau perlembagaan persekutuan sudah menyatakan undang-undang bertulis kita, undang-undang termasuk takrifnya, undang-undang termasuk undang-undang bertulis dan juga common law. Jadi oleh kerana perlembagaan persekutuan mengiktiraf common law, jadi negara kita mengamalkan sistem undang-undang common law. Sistem undang-undang common law ni berlainan atau berbeza dengan sistem undang-undang sivil. Undang-undang sivil tu semua bertulis. Tapi sistem undang-undang common law ni, macam mana kita nak tahu
sesatu kedudukan undang-undang tu. Kalau di Inggeris tu, kita kena tengok pada laporan-laporan kes. Ya. Laporan-laporan kes mengenai sesuatu benda tu, dan itu yang dikatakan common law. Ya. Kalau macam kita ada perlembagaan Malaysia, kita ada perlembagaan persekutuan bertulis. Tapi kalau di Inggeris tu, di apa ni, United Kingdom, dia tak ada perlembagaan, dia tak bertulis ya. Perlembagaan dia tak bertulis. Perlembagaan dia terdapat di beberapa carta atau bil ya, dan juga convention yang diamalkan di Inggeris. Dia punya dia tak bertulis dari segi tak terdapat dalam satu buku saja. Macam kita ada perlembagaan persekutuan yang mewujudkan apa tu perundangan, eksekutif, kehakiman, ya, berkenaan dengan apa ni, negeri-negeri, pelbagai negeri dan sebagainya. Okey. Jadi satu lagi tadi saya kata kita ada undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah kalau di England dulu pun kebanyakan undang-undangnya adalah kebanyakan undang-undangnya adalah tak bertulis. Apa ni? Jadi kesalahan-kesalahan itu ditakrifkan di bawah common law ya, daripada kes-kes. Tapi kebanyakan kesalahan-kesalahan jenayah yang terdapat di England masa itu telah dibawa ke India dan dibukukan dalam India, satu penal code India. Jadi kita pula penal code tu, kata kawanan keseksaan tu, yang India punya kita pakai kat sini. Jadi kita punya kanun keseksaan sekarang ni apa ni berpunca daripada tiga prinsip-prinsip kontrak di bawah common law yang terdapat di England, juga telah dibukukan, dikanonkan di India sebagai akta kontrak India, dan itu juga dibawa ke Malaysia juga. Jadi akta kontrak kita sekarang ni sebenarnya datang daripada India, ya, dan dia adalah apa ni, dan the main one is kanun keseksaan lah, tapi macam ada SPRM punya akta dan sebagainya. Itu memang ada ni, ada Minor Offences Act, apa banyak juga lagi lah peruntukan undang-undang mengenai perbuatan-perbuatan jenayah. Okey. Tapi kebanyakan ni semua telah dibukukan dalam undang-undang khas atau buku statut kita panggil. Jadi kalau di apa ni, berkenaan dengan kontrak pula, kita dah ada akta kontrak kita, ya, kita ada akta kontrak. Jadi kalau daripada segi itu, di mana common law dipakai di Malaysia? Pada saya dipakai aja pada dua hal saja. Satu, undang-undang kesalahan sivil atau kita panggil undang-undang TOT, ya, TORT. Termasuklah undang-undang kecuaian apa semua, ya. Kalau you kena langgar, mentokar, berlanggar apa semua, you nak tahu sama ada orang tu cuai ke tak cuai, kita kena tengok takrif kecuaian dalam kes-kes. Ya. Jadi yang itu tak ada dalam buku khas mengenai TOT yang menyatakan kecuaian tu macam mana. Dan satu lagi aspek ialah berkenaan dengan amanah, ya. Amanah dan equity. Jadi common law tu dia termasuk juga apa tu TOT, ya, undang-undang kesalahan sivil, dan juga apa ni dan juga apa tu equity, ya, equity dan trust dan sebagainya. Okey. Now, kita hidup bermasyarakat ni, ya. Manusia ni suka berkumpul-kumpul lah, kan. Jadi ikut minat masing-masing, ya. Kadang-kadang ada kumpulan yang suka stamp, ya. Jadi dia buatlah persatuan, apa dia panggil, numismatik punya persatuan. Yang ada pula suka memancing, ya. Jadi dia pun buat apa tu persatuan memancing, ya. Persatuan kompang, ya. Banyak-banyak ni banyak sana. Dan bola sepak, ya, sepak takraw, badminton, habis persatuan perpustakaan umpamanya dan sebagainya. Jadi semua ni apa ni
kumpulan-kumpulan ni, dia ada matlamatnya sendirilah. Seperti juga NGO, ya. NGO berkenaan dengan alam sekitar, ya. NGO dengan kerja amal bakti dan sebagainya. Jadi semua orang-orang ni, kadang-kadang kita ni pun banyak persatuan. Umpamanya saya, selain daripada jadi ahli persatuan Ustaz Hanafi, saya juga ahli persatuan anak Johor umpamanya, dan beberapa persatuan-persatuan lain. Jadi kita banyak kumpulan lah, kita boleh bergerak-gerak. Okey. Jadi hak untuk berkumpul ni dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, ya. Jadi hak kita untuk berkumpul dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan di bawah perkara 10. Jadi dia kata kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan, ya. Dia kata tertakluk pada pasal 2, 3 dan 4, tiap-tiap warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. B, semua warga negara berhak untuk berhimpun secara aman dan tanpa senjata. C, semua warga negara berhak untuk membentuk persatuan, ya. Jadi hak kita untuk berkecimpung dalam persatuan dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan di dalam bawah perkara 10. Tapi dia ada juga proviso dia kata sekatan ke atas hak untuk membentuk persatuan yang diberikan oleh Perenggan C pasal 1 boleh juga dikenakan oleh mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan perburukan atau pendidikan, ya. Jadi tadi umpamanya dia juga kata Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan bawah C tadi ke atas hak yang diberikan oleh Perenggan C pasal 1, apa sekatan yang didapatinya perlu atau sesuai manfaat demi kepentingan keselamatan persekutuan atau mana bahagiannya, ketenteraman awam atau prinsip moral. Jadi hak kita untuk berpersatuan sungguh pun dijamin, juga tertakluk kepada consideration yang disebut di situlah, ya. Okey. Undang-undang utama mengenai pergerakan persilatan dan lain-lain seni bela diri, ya, yang bergerak sebagai kumpulan sebab diperlukan didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966, Societies Act, ya, 1966. Jadi ada beberapa peruntukan di situ, ya. Jadi umpamanya Section 6 menyatakan tiap-tiap persatuan tempatan tu, ya, mestilah memohon kepada pendaftar pertubuhan untuk didaftarkan di bawah akta. Jadi sebagaimana yang kita tahu, macam saya terangkan tadi, apa-apa jenis persatuan, ya, apa-apa jenis persatuan boleh memohon, ya. Umpamanya kelab sukan, NGO, ya, parti politik pun, pendaftaran parti politik pun diawasi, ya, dan diselia oleh Akta Pertubuhan juga, The Societies Act, ya. Okey. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kalau kita dah didaftarkan tu, kita perlulah mematuhi peruntukan-peruntukan dalam akta tu untuk mengadakan mesyuarat, memilih ahli jawatankuasa, ya. Dan kalau kita ada cawangan-cawangan dalam perlembagaan persatuan tu, kita punya bylaw tu mesti sebutlah kita ada hak untuk tubuh cawangan-cawangan dan sebagainya, macam mana silat cakap kita sekarang ni lah, ya. Dan of course pemilihan tu, kalau kita nak adakan pemilihan ahli jawatankuasa, kita boleh buatkan tiap-tiap tahun pun boleh, 2 tahun sekali pun boleh, 3 tahun sekali pun boleh. Tapi bersyarat tetap diadakan tiap-tiap tahun,
tiap tahun. Dan apa tu account dia mesti diaudit dan diluluskan dan sebagainya. Ya. Okey. Sebelum ini ada urura ya, untuk kerajaan mengawasi pergerakan persatuan seni bela diri. Pada tahun 1976, ya, pada tahun 1976, kerajaan telah meluluskan Akta Martial Arts Societies Act 1976. Tadi kebanyakan saudara-saudara, I think 76 ada yang belum lahir lagi. Ya. Tapi akta ini telah wujud pada tahun 76. Jadi persatuan seni akta persatuan seni bela diri. Ya. Tahun 76. Ya. Tapi sungguh pun akta ni ada, sampai sekarang tak dikuatkuasakan lagi. Akta ni ada. Undang-undangnya ada, tapi tak dikuatkuasakan lagi. Dan dalam akta ni pun banyak benda yang ni. Jadi satu dalam akta ini memperuntukkan untuk pendaftar Persatuan Seni Bela Diri adalah juga pendaftar pertubuhan. Jadi Registrar Societies adalah juga pendaftar bagi Persatuan Seni Bela Diri. Sama juga lah SSM. SSM tu kalau kita tengok dia punya CEO tu, dia bukan saja pendaftar syarikat, dia juga pendaftar perniagaan, dan dia juga pendaftar perkongsian liability terhad. Ya. Satu orang tapi dia pakai 3 topi lah. Yang macam ni kalau pendaftar pertubuhan dia pakai 2 topi. Satu sebagai pendaftar pertubuhan yang lain-lain tu NGO, parti politik apa semua, dan juga sebagai pendaftar untuk untuk Persatuan Seni Bela Diri, ya. Jadi kalau ikut undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen ini tapi tak berkuat kuasa sehingga sekarang. Saya ingat tak berkuat kuasa tu oleh kerana banyak bantahan dululah mungkin, ya. Jadi kalau di bawah akta ini perlu diwujudkan satu majlis seni bela diri, ya. Dan lepas tu dia Martial Arts Supervisory Council, majlis pengawasan seni bela diri, ya. Jadi lepas tu tiap-tiap jenis persilatan ke wushu ke apa ke dan sebagainya, dia ada mesti satu induk, ya, satu persatuan induk. Macam kita ada sekarang ni, kita ada pesaka, ya. Dia yang persatuan lain pun dia nak macam tu juga, ya. Dan lepas tu banyaklah dia suruh daftar, ya. Jadi mana-mana persatuan yang ada kegiatan seni bela diri, kalau ikutkan akta ini, yang berdaftar di bawah akta persatuan pertubuhan tu mesti dipindahkan kepada pendaftar Persatuan Seni Bela Diri, ya. Jadi sini memang banyak dia punya kerenahnya. Ya, persatuan tu nak kena daftar, jurulatih nak kena daftar, ya, jurulatih nak kena daftar, lepas tu tempat training tu, latihan tu mesti khusus, ya, tak boleh sembarangan kita tukar-tukar sebagainya. Dan jurulatih pun nak kena berdaftar, dan dia punya, kalau dia tak mengajar apa semua, dia punya sijil mengajar dia tu boleh dibatalkan dan sebagainya. Jadi banyak
peruntukan di dalam bawah ni, tapi sampai sekarang akta ni tak menteri menteri sukan tak melaksanakan peruntukan dalam akta ni. Jadi akta ini masih tak berkuat kuasa. Jadi persatuan-persatuan silat dan sebagainya masih diawasi oleh pendaftar pertubuhan di bawah Societies Act 1966, ya. Jadi saya difahamkan ada satu lagi akta, I think kalau tak silap saya akta Majlis Sukan, tapi saya baru-baru ni saya tak dapat cek dengan khusus bahawa ada beberapa persatuan, seumpamanya persatuan golf, ya, persatuan kriket dan sebagainya, tak berdaftar dengan pendaftar pertubuhan Register of Societies, tapi berdaftar di bawah majlis sukan tu, ya. Tapi saya minta maaf, saya tak dapat sekali khusus cek dengan itu, dan tapi nampaknya rasa saya memang ada, ya. Tapi yang saya lihat dulu, umpamanya kalau kita bergerak sebagai persatuan di bawah akta pertubuhan ni, di bawah akta pertubuhan ni, kita persatuan boleh memiliki akta dengan nama persatuan sendiri. Sebelum ini dulu, kalau persatuan nak memilih akta, dia mesti memiliki melalui pemegang amanah. Tapi dalam akta pertubuhan di bawah Seksyen 9, ya, bawah Seksyen 9, persatuan tu boleh memiliki harta taklih, umpamanya tanah, dengan nama persatuan itu sendiri, ya. Tetapi apa-apa dokumen yang perlu dilaksanakan seperti borang pindah milik sebagainya mesti dilaksanakan oleh 3 ahli jawatan kuasa yang nama mereka telah diserahkan sebagai ahli jawatan kuasa yang berkenaan kepada pendaftar pertubuhan. Tapi yang berkenaan dengan yang saya kata tadi, yang persatuan golf sebagainya tu, saya pernah cek ada peruntukan yang sama macam yang terdapat di Seksyen 9 Seksyen 9B ni, ya. Tapi kadang-kadang mungkin dia orang overlook lah, ya. Tapi kalau ikutkan, kalau tak ada peruntukan itu, apa yang dilaksanakan oleh persatuan golf tu umpamanya dan sebagainya, golf ke chess ke apanya, yang berdaftar dengan majlis sukan tu, ya, pada saya tak sah lah, pasal kalau tak ada peruntukan seperti yang terdapat di peruntukan 9B, Seksyen 9B akta pertubuhan 1966, ya. Okey, jadi sekarang ni as it is now, semua persatuan menjalankan kegiatan seni bela diri, bergerak sebagai persatuan, perlu mendaftarkan persatuan itu dengan di bawah peruntukan akta pertubuhan 1966, ya. Jadi itu dah memang inilah dan takluk pada itulah. Kalau kita bergerak tanpa itu, kalau ada kebaikan tu, kalau kita berdaftar, kita boleh miliki harta, boleh ada akaun bank dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita tak berdaftar, tak boleh lah, ya. Kita tak boleh. Okey. Itu satu sisi, ya. Itu satu sisi daripada segi persatuan itu sendiri. Jadi now what about pesilat pula, ya.
pesilat pula, sebagaimana kita tahu, kerajaan dulu nak mengawas pasal dia tahu, kan? Dalam apa tu yang tadi Martial Arts Societies apa tu Act tu, akta tu, kerajaan ada sebutkan orang yang sena bela diri tu boleh mempertahankan diri dia dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu pun yang macam saya pun dulu masa tahun 1994-93 tu, masa nak 93 tu, masa nak belajar, 83 tu, 83 nak belajar silat tu, memang saya nak mempertahankan diri lah. Jadi apa tu silat cekak masa tu buat demonstrasi di Mimaland, dan saya masa tu I think Hari Keluarga Bank Pembangunan, dan antara apa tu pendemo adalah Haji Amruddin, dan saya teringat saya tanya dia masa tu, masa dia nak balik tu, saya kata ni silat ni hebat lah. Dia kata boleh lah, dia kata. Saya tanya lagi, lebih hebat daripada Aikido ke? Masa tu saya agak minat Aikido, tapi tak belajar Aikido lagi. Tapi masa saya menuntut dulu, adalah juga try taekwondo dengan apa, masa dekat universiti adalah juga try taekwondo dengan karate. Tapi sebelum tu masa sekolah tu ada jugalah apa tu belajar silat kampung ni kan. Macam ada juga tapi semua tu saya tengok yang masa silat lah, yang silat kat kampung tu saya tengok sungguh pun kita 3-4 orang je belajar dengan satu orang apa ni, orang handal kaki pukul para seorang yang kita belajar tu. Ada seorang nama Hasan, dia ni memang kaki pukul lah, dia kaki pukul Ada sekali tu dia ambil upah pukul seorang tu, kerana orang tu mengacau perempuan lah. Sekali silap orang yang dia pukul tu adalah menantu seorang imam di Muar tu, Imam Trono namanya. Imam kita panggil dia Imam Trono pasal dulu dia pergi haji, kapal Trono tu tenggelam dan dia diselamatkan oleh ikan lumba-lumba lah. Dia ada cerita tu. Jadi saya punya guru tu kaki pukul. Dia pukul lah ni, dia salah orang. Terpukul apa ni menantu Imam Trono ni. Jadi tak imam tu apa sembahyang hajat ke apa, jadi kaki tu bisul lah. Kaki dia jadi bisul lah. Lama juga dia merana sekejap. Tapi belajar silat kat kampung tu memang orang tak ada ni lah, tak susun, tak apalah tak macam silat cekak. Macam silat cekak ni kita belajar insya-Allah 8 bulan pun kita dah boleh mempertahankan diri lah kalau you memang selalu berlatih hebat apa semua, memang inilah kan. Jadi memang betul lah kalau macam Haji Almudin kata tu, memang silat cekak ni lebih hebat daripada Aikido lah. Saya berpendapat sama lah. Apa masa you belajar dulu semua kan ada belajar apa tu, apa menangkis tiap-tiap serangan dari seni bela diri lain kan Okey. Jadi yang sisi yang nak sebut sekarang ni, tadi kita berbincangkan pasal pergerakan persatuan yang memerlukan mematuhi kehendak apa tu Akta Pertubuhan 1996. Sekarang ni kita pergi kepada pesilat pesilat pasal apa? You telah diajar seni bela diri, dan bukan saja you boleh mempertahankan diri juga kan. Dan banyak juga insiden-insiden lepas you dah belajar tu kan, kadang-kadang tergesel dengan orang tu kadang apa tu kemering kan, nak tunjuk handal dan sebagainya, nak ajak you berlawan apa semua kan. Kadang-kadang kita pun fed up dengan perangai orang kan. Jadi sama ada kita boleh kontrol diri kita tidak kan. Kalau kita ikutkan nafsu amarah pun rasa nak sebat je kan, nak tumbuk ke nak apa kan, nak lempang apa. Jadi segi yang saya nak bincangkan sekarang ni ialah apa you sebagai pesilat
perlu tahu tentang undang-undang. Ya. Jadi you sebagai pesilat, apa yang you perlu tahu berkenaan undang-undang. Pasal apa? You dah ada kebolehan untuk apa ni mempertahankan diri. Bukan tu saja. You pun boleh menyebabkan kecederaan parah pada seseorang tu. Ya, mungkin dia tumbuk dia ke, dagu dia patah ke, ataupun hidung dia patah ke kan, rusuk dia patah ke. Kemungkinan semua boleh berlaku kan. Ya. Jadi nasihat saya sebagai pesilat adalah untuk melaksanakan atau exercise self control, ya. Self control. Jadi sungguh pun kita marah sebagainya, kita jangan cari pasal lah, ya. Kita jangan cari pasal. Jadi jangan pasal kerana apa tu, kalau kita yang start dulu, ya. Kalau kita yang start dulu, kemungkinannya kita yang akan dibawa ke mahkamah dan kemungkinannya kita yang akan dihukum, ya. Jadi nasihat saya sebagai pesilat untuk kita mengamalkan self restraint, ya, untuk mengamalkan kesabaran, ya. Tapi kalau tak boleh elak, ya, tak boleh elak, dia memang nak cari pasal, dia nak elak, you jangan tumbuk dulu, ya. You jangan tumbuk dulu, ya. You jangan tumbuk dulu. Jadi pasal apa? Ada beberapa peruntukan dalam kanun keseksaan yang membenarkan kita mempertahankan diri kita, ya. Okey. Daripada Section 96 Akta Kanun Keseksaan, ya, Penal Code ni, ya, Penal Code, dia menyatakan, ya, Section 96, ya, tiada apa-apa, ya, menjadi kesalahan kalau dilakukan dalam pelaksanaan hak pembelaan peribadi, ya. Menyatakan nothing is an offence which is done in the exercise of the right of private defence, ya. Jadi itu yang saya kata tadi. Kalau you bertemu orang yang bengis apa sebagainya, ya, dan bergaduh, tikam lidah mulut ke apa, ya, you jangan start dulu, ya. Kalau macam mana pun you bagi dia attack dulu, ya. Lepas dia attack, you boleh melaksanakan, ya, kuatkuasakan hak pembelaan peribadi, ya, your private right of private defence, ya. Jadi kalau ikut Section 97 menyatakan hak itu untuk you membela badan you, ya, dan badan mana-mana orang, ya, berkenan dengan. Jadi kalau you nak selamatkan seseorang, umpamanya orang tu tengah nak kena pukul, you selamatkan orang tu, itu pun kira right of private defence juga, ya. Kalau you tengok adik you kena pukul ke apa semua, then you boleh intervene lah, ya, untuk bela adik you, ya, ataupun harta you, untuk membela harta you dan sebagainya, ya. Jadi sini ada juga sebut Section 98, kalau orang tu gila pun you pun boleh bela diri you juga. Tak jadi kesalahan you bela diri you daripada orang yang gila atau orang amuk apa semua, ya. Okey. Okey, tapi you tak ada hak pembelaan apa tu peribadi tu
kalau perbuatan tu tak akan mendatangkan kekhawatiran berkenaan dengan kematian dan sebagainya lah, ataupun ini lah. Okay. Dan satu lagi, you tak boleh, kalau you boleh sempat report pada polis ke sebagainya, atau ada abang polis kat situ ke, you boleh panggil dia apa semua, tapi you juga lanyak dia sebagai private defense pun tak boleh. Kalau you boleh ada recourse kepada pihak berwajib, dan you kena gunakan itu dulu, ya. Dan macam hak private defense ni pun, you pun boleh sebabkan kematian orang tu lah, tapi bukan dengan niat yang nak bunuh dia lah, ya. Dan hak you tu untuk membela diri you tu, daripada mula sampai bahaya tu tak ada lah, ya. Okay. Satu lagi, kalau kita menyebabkan kematian, ya, start daripada section 299 rasanya. Dia berceritakan pasal culpable homicide. Jadi itulah, di sini kalau you menyebabkan kematian tu, kalau you exercise private defense tadi, memang you tak salah lah. Kalau dia datang dengan you dengan parang ke apa ke, kan, lepas you tumbuk dia dekat leher dia pun dia bermati, ya. Then you memang exercise private defense. Tapi kalau tengok pada section 299 berkenaan dengan culpable homicide, ya, pembunuhan yang boleh dipertanggungjawabkan atau yang boleh dikenakan liability. Jadi kalau you niat nak bunuh orang semua tu, memang benda tu pembunuhan lah, murder dia panggil. Kalau murder tu, kalau ikutkan hukuman dia, memang hukuman mati, ya. Section 302 kata, hukuman untuk murder atau pembunuhan, sesiapa yang melakukan pembunuhan akan dihukum dengan hukuman mati, ya. Whoever commits murder shall be punished with death. Itu memang mandatory tu, ya. Jadi kalau betul-betul kata memang you ambil pisau, ya, atau memang you pergi, memang you niat nak bunuh orang tu dan you melakukannya, itu memang murder lah, tak ada extenuating circumstances. Tapi kadang-kadang ada juga pembelaan diberi di sini, sudden grave provocation lah. Sudden grave provocation maknanya kalau punya you balik rumah tengok isteri you tengah kena rogol ke, ataupun kena dengan itu kan, dan you marah sangat kan, dan habis you ambil batang besi yang ada kat rumah tu, itu pukul kan, matian. Jadi yang itu pun kalau ikutkan ada denda jugalah, ya. Sungguh pun yang melakukan tu dia tak kata membunuh, tapi ada juga yang minimumnya mungkin dia boleh kena sampai penjara 2 tahun, ya. Jadi ada benda ni. Tapi whatever it is yang I'm trying, saya nak beritahu ni, jangan mulakanlah, ya. Untuk you menguatkuasakan dia punya hak pembelaan peribadi tu, right of private defense, you jangan start, ya. Kalau tak boleh elak betul, ya, biar dia yang mulakan itu saja. Ya, itulah macam tadi saya kata, yang dari dua segi itu persyaratan dan undang-undang tu. Satu tu berkenaan dengan persatuan yang perlu didaftarkan. Yang satu lagi tu apa hak you dalam pergaduhan dan sebagainya, ya. Kalau ada satu lagi akta berkenaan dengan corrosive and explosive substance and offensive weapons act. Jadi jangan lagi bawa pisau ke,
dan sebagainya di public place ke apa kan. Kalau katakanlah kalau you tertangkap dan dapati ada pisau ke apa kan, dan pisau tu bukan untuk you nak potong buah ke apa kan, dan kemungkinannya bahawa akta apa tu Corrosive and Explosive Substances and Offensive Weapons Act tu 1998 yang telah di 88, dan ada kemungkinan you boleh inilah. Jadi apa-apa yang bawa tu mesti ada reasonable excuse lah. Kata-kata nak bawa pergi pertunjukan ke apa ke kan. Okay. Jadi ada apa-apa? Nak tanya ke? Tak ada. Sebelum tu kita nak umumkan yang guru utama juga bersama kita malam ni, Encik Mawi bin Latif. Selamat datang guru utama. Assalamualaikum Mojo. Assalamualaikum Encik Mawi. Tak boleh on mic kalau boleh. Okey, Tuan Haji Yahya, saya rasa kita boleh buka untuk soalan daripada penonton. Boleh. Boleh ya? Okey, tadi ada beberapa soalan yang masuk. Soalan pertama, apakah ada tindakan undang-undang sekiranya rumah kita diceroboh oleh perompak dan perompak itu mati kerana kita mempertahankan diri? Adakah pandangan undang-undang terhadap perkara ini? Apakah pandangan undang-undang? Okey, tadi macam saya katakan tadi, mengikut Seksyen 96 tu dari Kanun Kesusahan, ya, dia kata tiada apa-apa menjadi kesalahan sekiranya dilakukan untuk menguatkuasakan hak pembelaan peribadi atau hak of private defense lah, right of private defense. Jadi kalau perompak umpamanya, perompak dan dia masuk rumah you semua dan you bergelut dengan dia mati, tak menjadi kesalahan. Terutama sekali kalau dia ada senjata lah. Tapi tu Haji, sebab baru-baru ni, bukan baru ni lah, dalam kes dekat Malaysia pun ada juga kes yang macam tu. Tetapi orang yang mempertahankan diri tu yang didenda, dipenjara. Kadang-kadang dah sampai menyebabkan kematian, sampaikan orang yang mempertahankan diri yang dibunuh penceroboh tu, dia pula kena hukum gantung. Macam mana keadaan tu? Dia kena tengok pada keadaan, ya. Dia kena tengok kepada keadaan. Umpamanya dia lari, ya. Dia lari, you kejar dia, ya. You kejar dia dan you pukul dia sampai dia mati. Kalau dia dah lari kan, you punya pembalasan tu melebihi. Pembalasan you tak boleh melebihi lah. Jadi kalau pembalasan you berlampau, dan you pula boleh jadi yang pihak bersalah. Okey? Jadi semua ni bergantung kepada situasi. Saya teringat satu kes ni yang saya pernah baca. Saya tahu asal negara mana. Dia ada perompak. So dia balik rumah, dia dapat perompak. Jadi dia ambil senapang and dia tembak perompak tu. And dia didapati bersalah. Macam mana keadaan macam tu pula? Ya, oleh kerana satu mungkin perompak tu tak ada senjata. Ya. Tak ada senjata. Jadi itulah yang saya kata tu, reaksi you atau pembalasan you tu berlebihan. Dan you tak dalam bahaya, ya. You tak dalam bahaya. Okey? Memanglah marah. Memanglah marah. Saya duduk di hostel pun, ya. Sungguh pun hostel saya di tingkat 1, ya. Satu malam tu saya terbangun, saya tengok dekat tingkap memang buka lah, tingkap bilik saya tu. Orang dah curi saya punya radio recorder tau.
Radio recorder. Wah, tahun tu tahun 70 lah, tahun 70. Memang betul saya marah betul, kalau boleh memang saya nak pukul kan. Tapi dia sempat lah melurut turun ke bawah, dia pakai tangga ke apa kan. Jadi benda tu memang kita marah. Kalau barang kita kena curi apa semua, memang tak boleh nafikan, memang kita marah. Tapi tindakan kita atau balasan kita tak boleh berlebihan. Mesti bersesuaian dengan keadaan. Jadi kalau dah tak ada bahaya lagi, kenapa umpamanya dia dah terikat, dah apa kan, tadi dia dah lembik kat lantai kan, you ambil besi pukul pada dia lagi. Dia orang berlebihan lah. Dia orang memang you salah lah. Ya. Kalau you tahu ada cerita tu yang dua orang berbunuh-bunuhan tu, Nabi kata dua-dua masuk neraka. Ingat tak? Ya? Wow kan? Dia membalas, dia pun nak bunuh. Orang tu nak bunuh dia pun nak bunuh orang tu. Sungguh pun satu orang mula. Jadi Nabi kata dua-dua masuk neraka. Kan? Sebab apa Sebab dua-dua nak membunuh. Pasal orang tu nak bunuh dia pun nak bunuh orang tu jugalah, balas-balas kan. Okey, jadi kita gerak ke soalan nombor 2. Dalam bertempur, apakah batas undang-undang yang menggariskan kita dikategorikan sebagai mempertahankan diri? Adakah gerakan menyerang dahulu dalam bertempur sedangkan kita hendak diceroboh dikira kita tak bersalah? Macam mana? Adakah gerakan menyerang dahulu dalam bertempur? Okay, you nak menyerang dulu. Kalau umpama you nak selamatkan seseorang. Okay, Katakan seorang tu tengah dipukul ke apa ke, you nak selamat orang tu, dan you serang dulu, you serang orang tu. Boleh? Oh, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Pasal you nak menyelamatkan seseorang. Ataupun you nak tahan barang you kena curi umpamanya, atau orang nak larikan barang you. You boleh pukul dia umpamanya. Katakan kalau orang yang nak menyerang kita tu, dia provoke kita. Satu mungkin dengan kata-kata ataupun dengan sentuhan, dia tolak-tolak saja ke, itu dikira keadaan yang membolehkan kita menyerang balik tak? Kalau dia tolak you boleh tepis tangan dia lah. Tapi kalau dia betul-betul menyerang tu memang betul tangan dia nak kena kat you lah, dia nak lempang you ke atau dia nak tumbuk you ke. Tu yang saya kata tu, you jangan mula, biar dia mulakan. Okay. Okay, soalan yang ketiga. Sejauh manakah kita boleh membawa senjata untuk demo atau latihan sama ada di dalam kenderaan atau di badan? Adakah boleh ditahan oleh polis sewaktu roadblock? Bagaimanakah caranya supaya tidak ditahan sekiranya itu berlaku? Ini mungkin dalam situasi seorang jurulatih. Okey, benda tu gini, kalau katakan you naik motor, okey. Benda tu dalam beg you lah, beg selipang ke apa kan. Tapi benda tu nak kena tengok juga, kan? Jenis apa kan? Tapi kalau benda tu yang dia bawa tu memang tajam punya, ya. Memang tajam punya yang biasa orang bawa pergi kat 7-Eleven nak rompak apa semua tu kan. Itu tak boleh lah kan. Tapi kalau benda tu memang ada pisau ke apa, tapi dia boleh tunjuk atau buktikan bahawa dia nak sama dia bawa balik daripada demo ke, atau dia nak bawa pergi demo ke, dan betul dia jurulatih ke atau dia pun inilah. Tapi biasanya kalau dia jurulatih, memang ada alasan lah untuk dia bawa senjata macam tu kan, untuk demo. Okay? Tapi tak boleh lah dia bawa hulu kilir benda tu all the time. Sebagai rakyat awam, sebagai rakyat ataupun orang awam pun memang tak boleh bawa senjata kan? Tak boleh. Tak boleh. Hanya di US lah boleh bawa senjata. US pun yalah, tapi
US pun dia kena ada yang dia orang nak kena ada lesen juga sebenarnya. Ada tempat-tempat yang memerlukan apa tu you kena ada lesen lah. Okey, faham. Okey, soalan yang keempat. Adakah satu kesalahan sekiranya memakai pakaian busana Melayu lengkap berserta dengan keris tersisip di pinggang ketika berada di majlis-majlis tertentu? Mohon pencerahan. So, pakaian busana lengkap Melayu sebenarnya ada keris. Boleh tak? Kalau ikutkan undang-undang boleh. Kalau di bawah tadi akta korosif tu dia kata kalau benda tu sebahagian daripada pakaian tu boleh. Pakaian Melayu tu memang ada perlu keris, ya boleh. Kalau tak silap saya di apa ni, di corrosive and substances ni, sekejap. Tapi saya ada terlihat ada peruntukan kita boleh. Okey. Ini termasuk kalau contoh kalau bangsa lain yang kalau pakaian dia memang ada dengan contoh bangsa Arab kan dia ada pisau dagger tu pun boleh kan, dagger tu. Okey. So penonton, tapi kalau you pakai lengkap tu keris boleh. Ya. Okey, ada apa-apa soalan dari penonton yang lain? Okey, Tuan Haji ada satu soalan daripada ahli kita. Dia tanya, okey, kalau terjadi di dalam rumah kita, boleh saya tahu limit untuk kita self defend? Maksudnya had kawasan rumah yang kita boleh pertahankan diri dan keluarga. Beginilah, kalau dia masih dalam rumah tu, okey, you boleh mempertahankan dia you. Tapi kalau dia dah lari keluar rumah you kan, pagar tu, jangan you kejar dia sampai you bunuh dia. Tuan Haji, kalau katakan kita nampak penceroboh tu dalam rumah, dia tak serang kita. Nak halau pun dia tak nak gerak keluar rumah, tak buat apa. Tak ada. Macam mana dia Haji? Tak, selagi dia tak gerak, you pun tak gerak, you panggil polis lah. Kan? Kalau dia tak attack you, you panggil polis je. Dia tak attack you, dia tak nak keluar. Okay? Panggil polis je. Kan? Itu je solution dia. Kan? Selagi dia tak attack you jangan attack dia. Kan? Sebab kadang-kadang bila jadi kes-kes macam ni, ada orang guna hujah yang mempertahankan diri, mempertahankan harta tu satu jihad. Apa pendapat Tuan Haji? Macam mana mempertahankan harta dia? Mempertahankan harta pun termasuk dalam jihad juga. Apanya? Termasuk dalam kategori jihad, mempertahankan harta. Jihad tu susah sikit lah. Itu dia selari tak dengan kita punya law? Dari segi undang-undang tak ada kategori jihad ni. Umpamanya kan untuk mempertahankan harta you tu jihad tak? Saya ingat tak terpakai di sini. Tak terpakai. Jihad tu you memerangi musuh agama dan you memerangi musuh hawa nafsu you. Kan? Baik. Jihad, itu jihad lebih besar. Okey. Sebab kita sembang pasal pattern tadi, kalau logo Ahmad Muhammad ni kita boleh patternkan ke? Ataupun memang yang Ahmad Kesyad cakap ni boleh guna logo Ahmad Muhammad ni? Dia bukan pattern sebenarnya. Itu sebenarnya dia lebih kepada design. Dia ni berkenaan dengan
dengan intellectual property ni harta intelek ni, dia ada trademarks Dia ada trademarks, dia ada patents dan dia ada design. Design ataupun ada rasanya ada satu lagi mungkin trademark trademark kartunnya ke, gambar burung ke apa ke whatever kan, dia punya logo you itu mungkin you boleh inilah you boleh trademark lah. Pasal benda tu you taruh kat you punya barang-barang yang you jual. You boleh trademarkkan benda tu. Okay. Jadi kalau design umpamanya, design satu botol umpamanya kan, you boleh dapat protection for your design tu. Jadi orang lain macam dulu kan Tupperware kan. Lepas tu Causeway ke apa pun tiru Tupperware. Dia punya produk kan. Dia boleh saman tu. Dan rasanya dia berjaya dulu menegah Causeway daripada buat barang-barang plastik yang menyerupai barang-barang Tupperware. That one falls under design. Patent tu biasanya proses. Produk macam dulu kan, yang kalau yang ikutkan rollerblade tu kan. Rollerblade tu banyak tahun dulu dah ada orang patent benda tu. Tapi masa tu rollerblade tak popular. Jadi yang patent ni pun dia ada jangka masa tau. Mungkin dia dapat protection hanya mungkin dalam masa 15 tahun ke 20 tahun macam tu. Jadi kalau masa tu dah habis, orang tu buat, dia tak boleh menguatkuasakan patent tu lagi dah. Baik. Okey, kita buka 2-3 soalan lagi sebelum kita wrap up kita punya session. Okey, soalan pada Hafiz. Kad jurulatih yang kita ada kad jurulatih terguna pakai ke sekiranya kita membawa senjata bagi tujuan latihan atau demonstrasi? Mohon pencerahan. Macam mana dia bawa apa tu kad jurulatih? Dia bawa senjata untuk demonstrasi. Dia bawa senjata bagi tujuan latihan atau demonstrasi. Boleh? Itu dibolehkan. Boleh. Okey. Okey, untuk ahli-ahli yang lain jika ada soalan boleh on mic. Kita terus direct dengan Tuan Haji. Ada siapa? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Saya nak sentuh sikit ni yang pasal satu peristiwa sejarah kita lah kan. Yang saya ada soalan sikit dari segi perundangan. Kalau kita tengok zaman almarhum pada pertempuran antara silat cekak dengan silat lincah tu, Ustaz Nafi dengan pertubuhan silat lincah ni dia sign mati tu. Maksudnya dia assign 5 pesilat kita, 5 pesilat daripada sana, timbang sama berat dan sign mati. Maksudnya sign mati ni yang kita faham jadi apa-apa patah, riuk, pingsan, mati ke tak boleh dakwa-dakwi lah kan. Jadi ada ke peruntukan dalam undang-undang yang membenarkan perkara ni berlaku? Nak minta pencerahan sikit. Dia sebenarnya dia benda tu sebenarnya dah persetujuan. Umpamanya kalau dalam you main bola kan. Okey. Sungguh pun orang tu main ganas dan kata you patah pinggang apa semua kan. Sungguh pun kita tahu that one dangerous ke apa kan. Tapi kalau benda tu dianggap accident ke ataupun benda yang macam you pergi boxing lah atau you punya martial arts punya competition tu semua. Jadi itu memang you tak boleh dakwa-dakwi lah. Pasal you voluntarily, you secara sukarela mengambil bahagian.
Dan you kena terima akibat dia lah. Kalau you lumpuh ke, patah ke apa ke. Baik, kalau dalam situasi bertry kan, itu kalau pertandingan itu dia ada agreement, maksudnya kita join kejohanan lah kan. Jadi kalau kisah kawan-kawan kita ni bertry, yang ni adalah persetujuan verbal tanpa tulisan. Tengah try tiba-tiba patah pingsan mati. Kan? Jadi adakah kemungkinan tindakan undang-undang tu berlaku? Okey. Dia jenayah tu dia ada dua elemen ya. Satu yang kita panggil actus reus. Actus reus tu perbuatan tu. Satu lagi dia punya niat dia, mens rea. Mens rea ya. Jadi kalau you tak ada niat nak membunuh ataupun tak ada niat nak menyebabkan kematian, dan you tak boleh dipertanggungjawabkan dengan apa tu niat membunuh. Umpamanya. Jadi kalau orang tu nak try umpamanya, dia nak try pun tengok macam mana try dia. Kalau try macam apa tu, macam Haji Amnuddin dulu di Universiti Melaya dengan apa tu Datuk Rohi, kan? Kamu tu tumbuk 3 kali, saya pun tumbuk 3 kali, kan? Jadi Datuk Rohi tumbuk Haji Amnuddin 3 kali, semua boleh ambil, kan? Dan dia tumbuk 3 kali pun kena, kan? Jadi kalau try macam tu, okey lah. Tapi yalah, try tu dia memang ada, sungguh pun persetujuan tu tak bertulis, tapi memang ada persetujuan lah. Jadi yang macam you libatkan diri dalam sport, macam you main rugby kan sebagainya, kan? Jadi jatuh kan, patah pinggang nak buat macam mana? Memang you dah patut dah menghadapi dan perlu terima risiko tu lah. Saya pernah tengok pertandingan taekwondo di Singapura. Ya, orang tu buat flying kick nampak gigi terbang keluar. Orang kesian. Kesian. Nampak gigi tu terpelanting keluar tau. Tengok kongkong 2-3 gigi terpelanting keluar. Jadi bertry yang perjanjian verbal ni, walaupun mereka dah setuju, tiba-tiba bila dah habis besok yang kalah tu tukar fikiran, pakat-pakat nak hantar surat saman ke dakwa ke, perbicaraan tu masih boleh berlaku lah. Tak, kalau dia nak saman dia, saman civil. Ya. Dia kalau dia report polis pun, polis nak ambil tindakan pun, polis pun bodoh jugalah. Ya. Pasal benda tu memang dia memang sukarela kan. Jadi kalau dia pergi court pun, benda tu sukarela juga. Nak cakap macam mana? Ya. Memang dia dah patut tahu akibatnya lah. Jadi tu keperluan dalam bertry ni kita buat saksi macam tu? Dia lebih baik kalau ada saksi lah. Lebih mudah. Okay, terima kasih Tuan Haji. Sama. Okay, ada soalan lain daripada para ahli, para penonton? Ada soalan dari YouTube, ditanya kalau berjumpa dengan 3 orang yang badan besar, saya rasa itu tak relate dengan tajuk kita malam ni. Okay. Sementara tu, kalau boleh kita nak jemput guru utama untuk bagi sepatah dua, mungkin dia ada guru utama ada pendapat yang tersendiri. Tuan Guru. Dengar suara Dah dengar? Dengar Baju. Nampak apa Baju? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuan Haji Jaya. Alhamdulillah dapat kita bersama ni. Walaupun kawasan saya ni internet agak susah, slow, tapi usaha jugalah macam mana pun dapat juga. Terang Baju. Handsome. Macam inilah Tuan Haji ahli-ahli penonton. Sebenarnya kita kena tahu tentang silat kita. Pertamanya
dididik kita so defend. Tu yang kita kena tahu. Tu kita kena tahu dia. Bila kita belajar tu pada awal lagi. Dididik kita so menanti menunggu defend. Bila kita dah dilatih begitu, salah satu kesan bagi kita ahli ni, kita tak boleh jadi garang, tak boleh jadi ganas, tak boleh jadi something dan sebagainya. Itu yang satu didikan cukup cantik tu. Tanpa kita sedari. Dalam kita tidak menyerang. Dan tu bila kita menyerang pun, bila kita diancam nyawa kita, sesuai dengan undang-undang lah. Seperti mana yang kita sedia maklum. Silat kita cantik. Kita tidak serang, kita tak jadi something, kita tak jadi ganas. Dan kita, pasal dia latih kita suruh menanti dulu. Dalam menanti tu, mana kita kena faham dalam pengisian yang kita belajar ni. Memang satu pelajaran cukup cantik. Dia memberi kesan pada kita. Pertamanya, kita berani. Berani pasal benar. You kena faham, jangan berani tak tentu pasal kan. Berani pasal benar. Dan kita dilatih supaya kita nak jaga diri. Bukan kita belajar silat nak bergaduh. Tu semua kena tahu tu. Dan tu bila kita dah pada awal kita dah tahu tu semua tu, insya-Allah kita tidak akan langgar undang-undang. Hanya senjata ni semua ni kita dah sedia maklum. Dan tu pada kita didikan silat cakap Nafi memang dididikkan memang cantik. Kita tidak akan serang, kita akan tak gaduh dengan orang. Tu. Tapi kita belajar tu kita kena faham dan kita kena praktis lah benda tu. Pada awal-awal kita belajar tu memang sesuai tau. Untuk guru mengajar anak murid menerima dengan guru begitu rupa. Tak disuruh menyerang dulu. Tapi ada juga silat martial art tu, we got no comment. Pasal biasanya bila kita diajar menyerang dahulu, itu yang kita boleh jadi ganas, something dan sebagainya. Tu dan silat Kenafi ini ilmu yang cukup cantik. Dalam masa sama je dia memberi kita satu pengisian cukup cantik. Dan dia ada hubungkan dengan agama. Begitu. Dan tu macam kita, macam saya sendiri pun banyak kita try. Walaupun dalam kelas, walaupun di luar. Ramai member kita try. Ramai. Tapi so far ni, it's okay lah pasal kita tidak mula. Kita tidak mula, biasanya orang tu mula. Kalau ada case pun bukan kitanya case. Dia mulakan case tu. Dan tu so far dalam kita try selama ni kan, alhamdulillah lah. Kita tidak salah guna ilmu kita. Itu harap saya begitulah. Pasal kita sebenarnya sebenarnya kita belajar ni ilmu gaduh. Tapi kita tak suruh bergaduh. Dan kita akan gunakan ilmu gaduh apabila terpaksa bila mengancam nyawa kita dalam pergaduhan. Itu guna clear tu that sentences. Dan tu bila kita dah faham tahu itu, cantiklah kita seorang pengamal silat cekak yang cukup berilmu dan sesuai dengan ilmu yang kita belajar. Dan termasuk agama. Itu yang cantiknya lah. Itulah sedikitlah yang saya boleh sedikitlah sepatah dua pada malam ni Tuan Anji ya. Okey. Okey Manju. Itu sajalah. Baik. Terima kasih guru utama kita. Lama tak bersua dengan guru utama kita. Setahun kot PKP ni. Asyik online je. Okey, so kita dah sampai ke akhir-akhir kita punya rancangan ni. Dah tak ada soalan daripada ahli-ahli kita. Okey, Persatuan akan ada satu lagi event yang terdekat, iaitu sempena Hari Wanita. Hari Wanita Sedunia. Seri Kandi Silat Cekak Hanafi akan menganjurkan satu program Tanya Doktor, antara mitos dan fakta. Okey, kita menjemput Profesor Dr. Jamiah Hassan
7 Mac 9 malam di platform Facebook Live Facebook Persatuan. So marilah nanti kita ramai-ramai attend kita punya Facebook Live ni antara mitos dan fakta. Saya rasa orang lelaki pun boleh join juga, ambil pengetahuan. Okay, so ada soalan lain daripada ahli-ahli? Okay. Rasanya kalau dah tak ada apa-apa, saya bagi laluan kepada Tuan Haji Yahya untuk bagi kata-kata terakhir lah sebelum kita tutup kita punya Usrah 2.0 ni. Okay, macam bagaimana Guru Utama beritahu tadi, memanglah apa ni silat cekak ni mengajar kita kesabaran, ya. Dan kita memang betul mengamalkan apa ni ilmu membela diri lah, ya. Dan juga tadi saya pun syorkan, Guru Utama pun syorkan, kita jangan mula lah, ya. Jadi biar orang serang kita dulu. Jadi untuk mengelakkan kita dituduh melakukan kejahatan lah, ataupun melakukan jenayah, ya. Jadi untuk membolehkan kita menguatkuasakan right of private defense lah, ya. Okay, itu saja yang ada akhir kata yang dah saya dapat beri. Okay. Terima kasih Tuan Haji Yahya atas info-info yang susah sebenarnya kita nak tahu pasal undang-undang ni, sebab ada yang kita lain-lain background, ada yang belajar benda lain. Undang-undang ni kena membaca. So kalau mendengar ni lebih senang faham. Bahasa-bahasa dia pun tak complicated. Okay, sebelum kita tutup kita punya majlis, saya serahkan kepada Fatihah untuk sesi bergambar.